Baik, untuk memahami berkenaan varian baru di UK, penularannya dan langkah berjaga-jaga yang perlu diambil kita bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Malina Osman. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, bagaimana kita nak memahami varian baru dari UK ini berdasarkan data-data yang kita cerapkan daripada laporan-laporan yang dikeluarkan oleh media UK dan juga kerajaan UK itu sendiri. Bagaimana kita nak memahaminya secara asas sama ada ia betul-betul 70% lebih pantas penularannya daripada varian baru di sana dan adakah ia ada ciri-ciri persamaan dengan D614G yang kita kesan di Malaysia pada bulan Jun ke Julai yang lepas? Okey, secara umum virus ni dia sentiasa bermutasi. Kalau kita lihat dari segi biologinya, ia mempunyai ciri-ciri sedemikian. Itu yang kita dah saksikan sebelum ni untuk penyakit jangkitan flu, jangkitan flu ataupun yang biasa berlaku di negara-negara bersuhu sederhana. Dan disebabkan itu vaksin sentiasa bertukar dari tahun ke tahun. Jadi ciri-ciri virus ni juga disaksikan pada jenis-jenis yang lain termasuk COVID-19 ni. Apa yang berlaku ialah berlaku perubahan pada struktur permukaan sehingga menyebabkan dia agak berbeza daripada strain yang pernah dihasilkan sebelum ini. Berdasarkan apa yang telah dikumpulkan data-data di peringkat antarabangsa, jenis ini berbeza dengan strain B14G yang pernah dilaporkan pada Ogos lalu. Dia adalah strain yang tersendiri. Bagaimanapun sifatnya agak lebih kurang sama, iaitu mudah tersebar. Seperti yang dilaporkan pada strain yang berlaku di UK ini, dia mempunyai kemampuan transmissibility itu sehingga 70%. Dan apa yang kita perlu fahami ialah dalam jangkitan COVID-19 ini, apa yang kita cuba elakkan ialah penularan yang berlaku secara meluas dan mendadak. Sebab ini akan memberikan tekanan kepada sistem perkhidmatan kesihatan dan menyebabkan mereka-mereka yang mendapat penyakit-penyakit yang lain mungkin akan terjejas. Jadi disebabkan itu, langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan penularan yang disebabkan oleh virus daripada strain yang baru ini perlu dilakukan dan bagi kita di Malaysia ni pemantauan dari segi molekular epidemiologi itu perlu dilakukan bagi mengelakkan keadaan yang tidak kita ingini. Doktor, dalam masa yang sama juga ada laporan menyatakan bahawa varian baru di UK ini lebih mudah terjangkiti khususnya kepada kanak-kanak. Adakah kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga melindungi anak-anak kita? Ya, betul. Dari segi aspek itu seperti manalah yang telah kita nasihatkan sebelum ini. Sementara kita nak menunggu vaksin, langkah berjaga-jaga terhadap SOP yang telah diperkenalkan perlu diperkukuhkan, terutama di kalangan kanak-kanak. Sebab bagi pandangan saya, bila kita melihat keadaan di lapangan, kadang-kadang terdapat kelekaan di kalangan keluarga yang mana mengambil mudah apabila membawa anak-anak keluar. Jadi dalam konteks itu, walaupun sekarang ni sekolah ditutup, tapi bila nak keluar tu, anak-anak perlu diberikan perlindungan bagi mengelakkan mereka juga turut dijangkiti. Dan doktor, dalam masa yang sama kita juga perlu melihat kepada perkembangan vaksin COVID-19 di mana kita tahu Malaysia telah pun materai perjanjian dan akan materai perjanjian dengan beberapa syarikat farmaseutical. Dan setakat ini antara kesemua syarikat-syarikat farmaseutical yang Malaysia telah materai perjanjian, hanya AstraZeneca sahaja yang telah pun mengumumkan bahawa vaksin COVID-19 mereka dikatakan boleh menangani varian baru COVID-19 di UK ini. Jadi bagaimana dengan vaksin-vaksin COVID-19 yang lain? Adakah kita juga akan lebih skeptikal apabila penerimaan vaksin-vaksin daripada yang lain, dan kita juga perlukan satu pengesahan daripada syarikat-syarikat farmaseutical yang lain yang kita akan jalani perjanjian vaksin ini untuk memastikan bahawa segala mutasi-mutasi baru ini dapat vaksin mereka tangani? Okey, dari segi saintifik apa yang saya difahamkan apabila suatu vaksin itu dihasilkan, proses apabila menghasilkan antibodi dalam tubuh badan, ia adalah agak kompleks menyeluruh, yang mana bukanlah hanya satu jenis antibodi sahaja yang dihasilkan, tapi ada beberapa lagi peringkat-peringkat lain yang mana untuk menangani sebarang jangkitan yang berlaku. Jadi dalam konteks itu sebenarnya kalau kita lihat sehari dua sebelum ni pengasas syarikat BioNTech telah memberikan pendapat bahawa besar kemungkinan virus yang berlaku sekarang ni mampu untuk atasi dengan penggunaan vaksin yang telah diperkenalkan.
Jadi sehubungan dengan itu bagi saya kita tidak perlu terlalu bimbang kerana dalam konteks penyelidikan dan yang telah dihasilkan, sesuatu vaksin itu biasanya akan cover ataupun merangkumi struktur antigenik tertentu bagi menghasilkan vaksin yang berkesan dan sehingga dapat mengelakkan seseorang itu daripada dijangkiti. Dan doktor, dalam masa yang sama kita Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga telah pun meletakkan bahawa proses jalani kuarantin daripada 14 hari diturunkan kepada 10 hari. Dan kalau kita lihat perkembangan varian baru di UK ini, kebanyakan negara telah pun orang kata melakukan sekatan kemasukan daripada individu daripada UK ke negara mereka, dan kita juga sedang memantau perkara ini dengan lebih lanjut. Jiran kita Singapura telah kesan satu kes. Jadi bagaimana tempoh kuarantin ini 10 hari itu, adakah wajar dikekalkan ataupun sebenarnya terdapat keperluan untuk kita menambah semula kepada 14 hari seperti sedia kala, seperti sebelum-sebelum ini? Data sejak bulan Januari ataupun Februari lalu apabila mereka memberikan tumpuan kepada tempoh ataupun duration sejauh mana seorang itu mampu untuk menjangkitkan seseorang daripada yang dijangkiti itu kepada orang yang lain didapati bahawa tempoh yang biasanya ialah dalam minggu yang pertama, 5 hari yang pertama selepas dijangkiti. Dan selepas tempoh berkenaan, jumlah virus yang berada dalam badan berkurangan menyebabkan tempoh infectivity kepada individu lain juga turut berkurang. Dan data-data ini dikompilasikan dari seluruh dunia secara global. Dan berdasarkan penemuan tersebut, kebanyakan pakar-pakar perubatan telah bersetuju bahawa selepas tempoh 10 hari daripada tempoh setelah dijangkiti itu, sepatutnya virus berkenaan tidak lagi tidak lagi merebak, tidak lagi dalam peringkat infectivity yang berkenaan. Jadi sehubungan itu, pada pandangan saya, apa yang telah dilaksanakan oleh kementerian pada masa ini dalam mengekang penularan wabak di negara adalah mencukupi. Di samping itu juga pemantauan terhadap kemungkinan jangkitan virus baru dari UK juga perlu dilakukan. Dan Dr. Melina, akhir sekali, kita pernah menghadapi varian D614G sebelum ini. Apabila datang varian baru daripada UK ini, sekiranya ia dikesan di negara kita, adakah terdapat keperluan untuk kita mengkaji semula SOP-SOP ataupun sebenarnya kita tidak perlu melakukan sebarang perubahan kepada SOP kerana kita pernah menghadapi varian yang penularannya pantas 10 kali ganda D614G, dan varian daripada UK ini lebih kurang sama juga. Cuma yang perlu kita kaji adalah berkenaan dengan sama ada ia akan menyebabkan pesakit lebih parah ataupun tidak. Begitu ke, doktor? Daripada bukti-bukti sedia ada, apa yang telah ditunjukkan, tidak ada sebarang cadangan ataupun daripada fakta sedia ada mengatakan bahawa virus varian baru ini mengakibatkan keadaan yang lebih teruk. Cuma dia dari segi perubatan, apa yang kita risau ialah sekiranya apabila dia highly transmissible, mudah merebak, ramai yang dijangkiti dalam masa yang singkat. Bila ramai yang dijangkiti dalam masa yang singkat, kita tak pasti siapa yang akan mendapat komplikasi yang teruk ataupun tidak. Jadi di situ yang kebimbangan kita, takut-takutnya kalau sistem perkhidmatan kesihatan kita tidak mampu untuk menampung jumlah yang tinggi. Jadi disebabkan itu kita perlu berjaga-jaga. Tapi dalam konteks apa yang telah dilakukan di peringkat lapangan dari segi kesihatan awam, pada pandangan saya telah merangkumi semua apa yang perlu kita lakukan. Tinggal lagi kita memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk meneruskan tanggungjawab bagi mengelakkan tularan-tularan baru dan juga kluster-kluster yang baru. Dan doktor, minta maaf sekali lagi, yang paling akhir ini adalah saya ingin menanyakan berkenaan dengan varian baru dikatakan cepat menular, dan kita juga mahu relatekan dalam keadaan semasa ketika mana kita berdepan dengan banjir, musim yang dikatakan lebih sejuk, dikatakan virus-virus berkaitan dengan selesema, influenza lebih cepat menular pada ketika ini. Dan ditambah dengan varian baru ini, sekiranya kita tidak berhati-hati, mungkin ada nasihat-nasihat doktor untuk memastikan bahawa ia tidak berlaku dalam rantaian penularan tempatan? Dari segi suhu kalau kita bandingkan dengan negara-negara di bahagian temperate yang mengalami suhu sederhana, perbezaan suhu dekat negara kita tidaklah begitu ketara dibanding pada musim panas ataupun musim tenghujuk. Bagaimanapun kalau dilihat dari segi varian itu dan juga keadaan kita yang mungkin menghadapi ancaman banjir, saya sebelum ni kita pernah berdiskusi dan juga memberikan satu cadangan. Maksudnya pihak-pihak ataupun agensi yang terlibat perlu juga mengambil kira SOP yang perlu dilakukan
di tempat-tempat yang melibatkan kawasan-kawasan pemindahan ya, yang mana aspek-aspek yang kita perlu tangani dalam mengelakkan peribahkan perlu juga dilaksanakan. Dan kita perlu serius dalam melaksanakan keadaan ini sebab kita tidak mahu ada berlaku keadaan-keadaan yang kita tidak duga ya, sehingga menyebabkan sistem perkhidmatan kita terjejas dan seterusnya dapat menyebabkan keadaan-keadaan yang tidak kita ingini. Jadi SOP untuk menangani COVID-19 ini perlu juga diterapkan dalam SOP menangani banjir seperti mana yang telah sedia ada. Okey, baik, terima kasih kepada pakar Perubatan Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatistik Universiti Putra Malaysia UPM Dr. Malina Osman atas perkongsian pendapat itu tadi berkenaan dengan penularan varian baru yang dikesan di UK dan telah pun dikesan di negara jiran Singapura.